Syed Saddiq itulah ikon bagaimana seorang anak muda boleh jadi seorang yang korup. Dialah ikon anak muda yang korup. Mana ada ikon lain yang korup? Ada ikon anak muda yang korup dalam usia yang begitu muda? Tak ada. Cara yang menghangatkan topik pada malam ini ialah kenyataan yang dikeluarkan oleh muda parti yang bakal terkubur apabila Presiden dan ahli jawatan kuasanya mencecah umur 40 tahun dan ke atas. Nama parti, nama muda, bila dah umur 40 tuan-tuan secara automatik akan terkubur. Jadi parti ni hari ini saudara sudah pun mengeluarkan kenyataan bahawa mereka akan bertanding secara solo dalam pilihan raya di 6 buah negeri yang akan datang. Saya memang dah lama menanti-nantikan kenyataan muda ni, kerana mereka ni berkokok lebih saudara, seolah-olah macam mereka ni hebat sangat, seolah-olah macam mereka ini mendapat sokongan orang muda. Hakikat dan realiti dia saudara, memanglah Syed Saddiq ni popular di TikTok, di Twitter, di kalangan orang-orang muda yang tempatan pun ada, tetapi ramai daripadanya terdiri daripada warga Indonesia tuan-tuan. Ini realiti dia saudara. Jadi inilah peluang untuk Syed Saddiq buat kali pertamanya saudara bertanding atas dirinya sendiri, atas kapasiti muda itu sendiri. Kalau kita lihat mereka menang di Iskandar Puteri, Puteri Wangsa. Mereka menang di Puteri Wangsa, kan? Itu merupakan kerusi yang DAP berikan kepada muda. Jadi mereka mendapat sokongan daripada penyokong-penyokong DAP, penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Mereka berjaya memenangi satu kerusi di pilihan raya negeri Johor. Begitu juga di Muar tuan-tuan, Pakatan Harapan tidak meletakkan calon di mana Syed Saddiq mempertahankan kerusi di Parlimen Muar. Jadi inilah kali pertama mereka akan bertanding atas tiket peribadi. Dan tak payah saya nak tunggu sampai pilihan raya di 6 buah negeri ini berlangsung. Saya boleh bagi jaminan pada tuan-tuan bahawa kalaupun muda, calon-calonnya tidak hilang deposit di semua kawasan yang mereka bertanding, setidak-tidaknya mereka akan kalah tuan-tuan. Mereka akan kalah di semua kursi yang mereka akan tandingi. Jadi saya ucap good luck kepada Syed Saddiq and the gang, kan? Dah tiba masalah dia tunjukkan the true colours. Dia duduk di dalam kononnya di dalam kerajaan perpaduan, tetapi tindak tanduk dia, gerak geri dia, kan, masih lagi menunjukkan dia bersama dengan Tun Dr. Mahathir dan menjayakan agenda Tun Dr. Mahathir, kan. Bila dia bersama dengan kita pun dia menyerang kerajaan tanpa henti, mencari populariti secara individu. Jadi lebih baiklah muda berdiri atas kaki sendiri, kan? Dia cuba. Manalah tahu dengan keputusan buruk yang bakal dihadapi oleh mereka dalam pilihan raya di 6 buah negeri ini, sekurang-kurangnya orang macam Khairi Jamaluddin juga sedikit sebanyak boleh tahu apa nasibnya sekiranya mereka ini menubuhkan parti politik baru. Jadi kalau ada saudara yang berada di rumah nak bertanyakan sebarang soalan, talian hotline kita 019 481 9495, 019 481 9495. Silakan soalan daripada studio. Okey Tok. Ya. Kita pun dah tahu kan muda akan bertanding secara solo. Memandangkan muda di dalam Sekretariat Kerajaan Perpaduan 19 parti gabungan, Ya. adakah akan ada tindakan daripada Sekretariat Kerajaan Perpaduan terhadap parti muda tu? Saya rasa muda ni tidak pernah diundang di dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan.
tidak pernah diundang dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan. Cuma sokongan dia kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim diakui bahawa muda juga sebahagian daripada 19 parti politik yang membentuk kerajaan perpaduan. Jadi kalau muda nak bertanding menentang calon-calon daripada kerajaan perpaduan, saya rasa ada kemungkinan besar lah dia ada implikasi dia, kemungkinan besar. Sebab yalah, kalau dia menentang calon daripada BN ke PH ke, sudah pastilah ianya akan mewujudkan suasana yang tidak harmoni. Dan takkan kita nak biarkan gunting dalam lipatan ni terus berada di dalam kerajaan perpaduan, walaupun dia tidak memasuki mesyuarat-mesyuarat Pakatan Harapan ataupun dia tak masuk mesyuarat-mesyuarat yang melibatkan ketua-ketua parti di kalangan 19 parti ni. Okey? Okey, mereka juga ada keluarkan beberapa kenyataan kontroversi menyela kerajaan perpaduan ini sudah lari daripada prinsip asalnya. Jadi mungkin Tok ada komen berkenaan dengan ini. Sebab dia sendiri tak lari daripada prinsip asal dia bersama dengan Datuk. Memang dia tak lari. Dia masih lagi pimpin Siti Hasmah. Itu kerja dia. Dia masih lagi reporting to Mahathir from time to time, walaupun dia keluar daripada Bersatu, dia tak masuk Pejuang, tapi dia bersama dengan Mahathir, sama juga, walaupun pilihan raya yang lepas mereka bersama dengan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tidak meletakkan calon mereka menentang calon muda, namun pada hakikat dan realiti je, mereka ni tidak meletakkan kesetiaan bersama dengan Pakatan Harapan, dia masih lagi dapat instruction. Itu sebab kita tengok statement demi statement yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin muda, nampak mereka ni masih lagi bersama dengan Tun Mahathir. Baru-baru ni bila mana Datuk Seri Anwar Ibrahim berseluruh, bergurau, gurau tu pun ada makna, bila seorang pelajar wanita tingkatan 6, bukan kerana budak ni cantik, tetapi budak ni dia ada good brain, soalan dia sangat bernas. Jadi Datuk Seri Anwar kata, boleh bagi nombor telefon. Itu pun dia tak boleh bezakan sama ada benda tu lawak ke tak lawak, Dan bila Datuk Seri Anwar berkata demikian, dia sebenarnya dia mendidik anak-anak muda ni. Kalau nak pilih girlfriend, contoh je macam apa ni, pandangan daripada Hanifah Maidin, kalau nak cari girlfriend, jangan cari yang cantik saja, make sure beauty with brain, itu mesej yang Datuk Seri Anwar nak sampaikan. Tapi kita tengok macam muda ni dia cuba exploit benda ni, sengaja dipolitikkan. Benda kecil nak dibesarkan. Untuk apa? Kecuali kalau dia ada agenda lain di sebalik, lontaran demi lontaran, kritikan demi kritikan yang dia lakukan. Nak kata dia kecewa tak dapat jadi menteri, possible. Kita pun ada juga di kalangan kita yang kecewa, tak dilantik tu, tak dilantik ni, tak habis-habis mengkritik je. Tak apalah, ini hak mereka. Okey? Cuma kita ni kena bijak lah untuk menilai. Jangan telan bulat-bulat apa yang Syed Saddiq cakap dengan Mira cakap. Okey? Okey, Datuk, adakah pendirian muda untuk bertanding secara solo di PRN ni, dan kita lihat muda ni lebih fokus kepada negeri-negeri pantai barat, Penang, Selangor, adakah ini salah satu usaha untuk memecah belahkan undi daripada Pakatan Harapan? Kalau dia masih lagi menjayakan agenda Tun Dr. Mahathir, saya yakin dia tidak akan kacau di negeri-negeri di mana negeri itu merupakan kubu Perikatan Nasional. So dia akan pergi di negeri-negeri macam di Selangor, negeri-negeri macam di mungkin Negeri Sembilan sikit, negeri-negeri macam di Pulau Pinang, negeri-negeri yang boleh memecah belahkan belah kita ni. Dia tak akan kacau yang sebelah sana. So daripada situ pun kita boleh baca dah ke mana hala tuju muda ni.
Okey? Okey, tapi tu pendirian muda ni dia menolak kleptokrasi. Mereka juga menolak Presiden UMNO ni, Datuk Seri Zahid Hamidi. Tapi bila kita cakap bila mereka bersekongkol dengan Perikatan Nasional juga adalah parti komponen kleptokrasi. Ada kluster-kluster mahkamah. Even Syed Saddiq juga ada kluster mahkamah. Syed Saddiq itulah ikon bagaimana seorang anak muda boleh jadi seorang yang korup. Dialah ikon anak muda yang korup. Mana ada ikon lain yang korup? Ada ikon anak muda yang korup dalam usia yang begitu muda? Tak ada. Syed Saddiq lah pelopor dia. So, tak payah ceritalah tentang kleptokrasi, cerita tentang rasuah, salah guna kuasa. Duit yang sepatutnya disalurkan kepada badan belia pun akhirnya pergi ke akaun BSN dia. saya kadang-kadang tak boleh hadam lah kan. Akaun BSN. Nampak sangat kebudak-budakan dia. Biasa yang buka akaun BSN ni anak-anak muda, anak-anak remaja kan. Dulu ada apa, tabung nuri. Saya ingat lagi dulu kecil-kecil kan, kita ada tabung nuri itu akaun BSN tu. So memang sesuai lah dengan apa ni, nama parti dia, parti muda lah. Memang belum matang. Okey, Datuk. cerita lain lah, cerita muda ni tak best. Okey, cakap tentang Zahid tadi Datuk Zahid. Datuk Zahid bila ditanya oleh media hari ni, Datuk Zahid suruh kata abaikan pandangan-pandangan yang mengatakan MCA dan MIC ni biawak hidup. Secara sinisnya ia menuju kepada Datuk. Ya, kita kena faham lah kita kena faham bahawa pendirian saya ada sebab ada sebab. Dan itu pendirian peribadi saya. Saya ditanya dalam satu wawancara, saya mengatakan bahawa dah tiba masanya everybody got to earn their own seats. Setiap orang perlu bekerja keras bagi memastikan mereka dapat kursi-kursi mereka. Jangan harap kursi-kursi yang diberikan atas dasar simpati. Dan saya pun ada sebut bahawa sama juga dengan UMNO. UMNO juga kena deliver undi orang Melayu kepada kerajaan perpaduan ni. Kalau misalnya UMNO gagal untuk deliver undi orang Melayu kepada calon-calon kerajaan perpaduan, pilihan raya yang akan datang, kita akan berhadapan masalah untuk mendapat jumlah kursi yang lebih. So semua orang kena main peranan masing-masing. Dan saya beritahu bahawa kita pun jangan ingat dia orang je kecil hati, kita pun kecil hati juga. Dan kena faham bahawa bila saya mengeluarkan kenyataan itu ialah selepas kita melihat apa yang berlaku sebelum pilihan raya, apa yang dia buat kepada bosku. Mereka tidak menghormati, tidak menghadiri meeting-meeting yang dipanggil oleh Presiden ataupun pengurusi Barisan Nasional. Kemudian mereka beri sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin membelakangkan parti. Mereka buat cubaan untuk buat kudeta. Saya dah explain dah. Saya cakap terus terang, kalau mereka kecil hati dengan kenyataan saya cakap saya minta maaf. Kalau mereka kecil hati, tetapi kena ingat kita pun ada perasaan kita. Kita pun ada perasaan kita. Jangan buat presiden kita sedemikian rupa. Kan? Jangan menganjing-anjingkan. Dah tahu orang tengah cerita tentang 10 budak hitam ni. Isyamuddin duk keluar gambar dia dengan KJ, gambar dia dengan Hasni Muhammad, gambar dia dengan Norma, apa semua sekali. Time tu lah kau nak menjayakan rakaman H2O. Pergi keluar makan dengan H2O, keluar makan dengan Ismail Sabri yang terang-terang menentang kita ni. Kan? Apa mesej yang cuba disampaikan? Sama dengan Sarabanan pula tu. Betul tak? So, yalah, pendirian presiden, benda ni kita tak payah besarkan kan. Saya pun, yalah, kita pun tak bercadang nak besarkan. Cuma kita minta, cukuplah, kontrol lah outasing tu daripada membelasah presiden setiap hari. Kan? Presiden MCA pun kita harap kontrol lah Susah Agong daripada turun menerus mengherdik Presiden UMNO. Kan?
Kalau nak suruh nak cerita tentang apa ni, tindakan disiplin, kita tengok hari ni tersebar gambar Partiban. Partiban ni dia bertanding di Kuala Selangor, tetapi dia ketua bahagian MIC di Tanjung Karang. Tapi dia berkempen bersama dengan Tan Sri Norma untuk membantu anak Tan Sri Norma bertanding atas tiket Perikatan Nasional. So kenapa MIC tak ambil sebarang tindakan? So kita nak jawapan yang tuntas. Adakah mereka akan bersama kita dalam pilihan raya ni, ataupun mereka nak bersama dengan sebelah sana? Make it clear. Perjumpaan-perjumpaan yang ditayangkan di dalam apa ni TikTok ataupun Facebook Hishamuddin ni, tujuannya untuk apa? Untuk bakar kita? Apa faedahnya? Itu mesej yang kita nak sampaikan. Okey? Baik, Ya. Tok, semenjak 2 menjak ni kan, kita melihat kepimpinan UMNO ni bagaikan tidak senada dalam membuat kenyataan-kenyataan. Contohnya seperti Hisham Jalil. Ya. Dia ada mengatakan yang UMNO bersedia menjadi pembangkang bila mana Tony Pua menyatakan yang UMNO ni korup. Komen? Bagi saya, orang macam Hisham Jalil dia sepatutnya tahu bahawa kalau dalam UMNO pun bukan semua 100% dengan Presiden. Di dalam DAP pun kena tahu juga. Ada yang tim kemah besar, ada yang tim bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tony Pua ni terang-teranglah saya cerita. Dia antara orang yang suruh Pakatan Harapan menyokong Tan Sri Muhyiddin. Jangan lupa tu. So dia memang pro Tun Dr. Mahathir, pro kemah besar. Jadi kita jangan terperangkap. Tony Pua tidak mewakili DAP. Jadi kenapa kita nak suruh DAP minta maaf ke? Kenapa kita nak suruh kita nak kecil hati dengan kenyataan seperti orang macam Tony Pua? Itu pendapat individu. Individu yang ditolak dalam pemilihan DAP di Selangor. Dia lawan sebagai ketua DAP Selangor, lawan dengan Gobind Singh menang. Dia dah ditolak. Dia bertanding CWC, Central Working Committee DAP di peringkat pusat. Dia kalah. Dia kalah. Dia ni kira legasi lama lah. Legasi lama. Yang orang takut tentang DAP yang macam ni lah. So they are no longer part of kepimpinan DAP. So pandangan dia tu pandangan peribadi. So kalau ada orang serang kita peribadi, orang ni secara peribadi serang kita, kita serang balik orang tu secara peribadi. Jangan serang DAP. Macam MIC, MCA. Kalau tak setuju dengan saya, seranglah saya. Saya bagi peluang seluas-luasnya. Attack me, but never ever attack my party. Jangan perlekeh presiden kita. You perlekeh presiden kita, you siap sedia. I couldn't be bothered. Kena pecat ke apa, kita bukan tak pernah kena pecat. Tak ada masalah. Jangan perlekeh pemimpin kita. You perlekeh pemimpin kita, kita akan jawab. Kita akan jawab. Okey? Okey, Tok. Ya.